Minta maaf di atas break. Sebentar tadi Ustaz pun penat lah, naik angin semua segala sebab tak terpelanting segala kepiah-kepiah ke serban tu. Serban pun dah terpelanting dah. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apa yang cik kata tu tadi, cik tak kisah lepas ni hampa nak bergaduh dengan aku ke, hampa nak sentak dengan aku ke, hampa nak cemuih dengan aku ke, hampa nak sakit hati dengan aku ke. Aku habaq yang betul. Okey, pasal itulah aku pun pencen daripada dunia yang penuh glamour dan kepurak-puraan ini. Dan aku buat terus switch aku punya pandangan kepada sesuatu, kepada kelompok-kelompok B dan M40 ini, kerana mereka lah yang sebenarnya itu yang kita patut contohi. Kita bukan contoh orang-orang kaya, kita kena ambil contoh orang-orang ini yang mana bekerja kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Kerana itulah matlamat kita. Kita nak jadi macam tu sebenarnya. Tetapi tidak salah menjadi orang kaya, tetapi apabila kita diberikan kekayaan dan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa guna kekayaan yang Allah berikan itu kepada kita? Mesti ada sebab musababnya, bukan untuk bagi kita kaya saja, tapi untuk kita salurkan kekayaan untuk menjadi ujian kepada kita, supaya kita ini mengetahui apakah tugas kita apabila diberikan kelapangan, masa, rezeki, kesihatan sebegitu, sama ada kita gunakan pada tempat yang betul ataupun tidak. Orang yang paling last kali masuk syurga adalah orang-orang kaya kerana auditnya begitu lama. Tetapi kalau orang itu adalah orang yang kaya, tetapi orang itu mengetahui sebab musabab dia diberikan kekayaan, maka dia juga adalah antara orang yang pertama juga akan mencium bau syurga. Faham ke tak? Okey. Jadi selama ini kita telah berlaku kecuaian dan kelalaian di dalam Ramadan yang kita sambut, di dalam Syawal yang kita sambut. Selama ini berpuluh-puluh tahun kita hidup daripada dulu sampai ke lah, kita duk buat Ramadan tu macam satu fiesta. Okey, di mana kita buka puasa dekat hotel, kita buka puasa dekat restoran, makan satu kepala sampai berapa ratus ringgit, makan tak habis, tapuk atas pinggan, lepas tu tak mau, tak sedap, tolak tepi, orang tu ambil pinggan buang masuk dalam tong sampah. Orang lain makan buka puasa dengan apa, cik? Roti pak sagi saja, cicah dengan Milo. Macam mana? Itulah dia perangai kita yang Allah nak cuci supaya kita lah ni hampirlah makan kat restoran tu. Bolehkah? Pilah beridang daripada hujung kepala ni sampai hujung kepala sana. Makan boleh? Tak boleh dah. Tak boleh dah. Buat perangai gila kita tu. Bukan kata kita di sini, no, di Arab Saudi, no, di mana, di Qatar, no, di Kuwait, no, di situ tu. Perangai lagi huduh daripada kita. Kalau kita membazir, hampa tak tengok macam mana mereka sambut Ramadan. Lagi bazir. Orang kaya berimpun dalam satu tempat tu, makan kurma daripada grade yang bagus, coklat itu, ayam panggang, pak gugak. Itu semua itu adalah pembaziran, dan Allah tak suka tengok benda-benda tu semua. Jadi Allah kata, apa aku nak buat ni? Mana kata kita kena buat dalam satu bentuk yang baru cara kita nak sambut Ramadan itu. Dan semayang tarawih yang lepas Isya kita semua duk buat tu, bukannya dulu Nabi duk buat lagu tu pun. Mereka semua pakat-pakat berkiam di dalam rumah. Berkiam di dalam rumah. Yang ni bila kita nak pergi tarawih ramai-ramai, lepas Isya, ada yang tu imam baca laju, ada yang tu imam baca lama, ada yang buat sampai berapa puluh rakaat, ada yang buat 8 rakaat. Masing-masing tak tentu arah. Kalau kita semayang kiam seorang-seorang di rumah, kita nak pi mangkit pukul berapa ke, kita nak lama nak sujud ke, kita nak baca surah panjang ke, kita nak baca qul huwallahu ahad saja ke, itu terpulang kepada kita. Tapi yang penting khusyuk dan mengamati dan juga menikmati malam-malam Ramadan itu. Faham tak? Aduh, masuk mesej-mesej yang tak tentu hala ni.
Yang tu yang kita mau, Allah mau kita cuci balik perangai kita yang huduh tu. Syawal kita macam mana kita sambut. Oh, buat open house, gerubuk-gerubak, kumpang dan semua. Yang panggilnya kaya, panggil orang kaya. Orang kaya ni, besok ni, hari ni, orang kaya ni panggil orang kaya tu, dia makan, oh makan bawa lah sate, kambing, apa semua, gerubuk-gerubak. Esok tu pula, yang kaya A panggil kaya B. Lusa pula, kaya C panggil orang kaya A. Kok tu sajalah. Orang kaya sajalah yang dapat rasa kenikmatan syawal tu. Yang tak kaya, patutnya buka segala pandai sebesar-besar tu kemah tu. Panggil segala orang miskin tu, mai makan. Inilah makanan-makanan lazat yang kami duk makan hari-hari. Hari ni mai kita makan sama-sama. Panggil anak-anak yatim, orang susah tu, mai masa yang ni lah kami duk makan. Udang, ketam, kambing, yang ni kami duk makan. Inilah rezeki yang Allah suruh kami kongsi. Hari Raya tu nama dia, Hari Raya. Faham ke tak? Selama ni kita buat ke lagu tu? Tak, kita tak buat. Kita tak buat lagu tu. Kita buat macam mana kita rasa elok, macam mana tok nenek kita buat, yang tu lah kita rasa betul. Tak, Allah nak memperbetulkan sikap kita menyambut bulan mulia yang dia cipta tu supaya kita jadi lebih elok lah untuk tahun ini. Jadi seronok kita pun dengar. Janganlah kita duk sibuk, oh tak boleh lah kita nak pergi. Ya, betul, seronok. Tetapi sebenarnya jangan kita ingat apabila budaya itu, apabila adat itu kita jadikan sebagai agama. Kena faham. Nah, kita kena hidup bermasyarakat, betul. Itulah masa kita hidup bermasyarakat, waktu kita pergi tarawih apa semua. Tetapi macam-macam orang yang sebelum ni semayang fardu pun tunggal langgang berlubang sana sini. Bila mai nak semayang tarawih yang sunat itu, pakat-pakat lah capai telekung itu, bok ini lah, ning, bo doyong-doyong pergi masjid semua nak semayang tarawih. Semayang fardu hampa ke laut. Pasal apa? Oi, pasal konten lah, apa lagi? Nak habak kata orang kita pergi masjid, nak habak orang kita sambut Ramadan. Ciap sana, ciap sini. Buat lagi lah tahun ni, buat. Boleh tak buat? Peace, mayan tarawih telekung apa semua sampai keting tutup, sampai ke lagu semua ni. Mai raya lagu ni. Apa ni passion? Habak maisat. Belum lagi yang bulan ni pakai tudung, bulan depan melayang dah, duk pergi buat gimnastik lah, buat aerobik lah. Apa hal? Oi, buta perut kah? Apa ingat Tuhan tu di masjid dengan di Mekah saja kah? Masa Ramadan jadi Muslim, lepas tu kapiak. Tak boleh, jangan buat perangai macam tu. Allah marah. Kita mempersendahkan agamanya, kita mempersendahkan kalamnya, kita mempersendahkan rasulnya, pesuruhnya, kekasihnya, kita mempersendahkan semua. Tapi kita tak sedar kita mempersendahkan agama kita sendiri. Kita tak sedar kita mempersendahkan apa itu neraka dan syurga. Kita tak sedar kita buat benda tu dekat agama kita. Apa rasa kalau orang buat dekat kita, keluarga kita, nama baik kita? Macam itulah juga Allah rasa kita buat dekat agama dia. Faham tak? Bukan kita hidup ni nak jengur-jengur buka telefon, marah ke orang ni, marah ke orang tu. Aku marah ni ada sebab yang betul. Sebab apa kalau aku tak marah, hampa tak dengar lagi, tak sedar lagi apa tu, buat lagi perangai tu. Besok ni mai apa lagi penyakit pun aku tak tahu. Bila mai lagi penyakit apa semua, hampa nak salahkan B40 dengan M40 tu. Apa? Ni semua salah kita. Semua, bukan kata B40 lah, T40 lah, M40. Semua ni salah kita. Aku pun sendiri ada salah dia. Semua ni Tuhan kumpul, dia ajak sekali. Sebab tu aku kata apa saja kita nak buat apa malam ni, kita kena sembahyang taubat dulu. Kita taubat dulu benda-benda yang kita duk buat dulu. Kita minta ampun. Allah, ampunlah dosa kami ya Allah, supaya kita ni tidak berada di dalam golongan-golongan yang dimurkai oleh Allah. Bila Allah murka, jadilah lagu ni. Faham ke cik? Jadi tahun ni Ramadan dengan raya, kita buat macam mana apa yang dituntut oleh agama. Bersederhana. Melainkan kalau hampa nak jamu
kamu, bagi orang lain semua rasa tu tak apa. Tapi tahun ni dah tak boleh dah terlambat dah. Tahun-tahun dulu Allah bagi kita hidup lama sampai ke saat ini untuk kita buat, kita lupa. Lah ni bila tak boleh buat, dandan lah macam-macam, tak cukup duit lah, apalah, itulah, inilah. Dan lagi faham tak? Jadi kita kena ambil iktibar. Okay? Raya bukannya balik kampung berdondong-dondong. Hampa kadang-kadang tak ingat. Bila hampa balik kampung, hampa tak ingat orang tua-tua yang di kampung tu bukannya ada duit sangat. Hampa balik bawa itu menyusahkan mereka. Balik tak suar duit, tak tinggal duit, buat berkelabung rumah orang tua-tua tu, yang tak basuh pinggan, yang apa, rimah orang tua-tua tu pun. Tapi takkan dia nak kata aku melingkup balik Kuala Lumpur, tu balik rumah aku, kalau macam ni punya perangai, anak menantu, cucu semua, mestilah dia berkata masuk. Mak bapak mestilah dia berkata lagu tu. Kalau hampa balok sangat tak mau tolong siap apa semua tu, suar duit, at least bolehlah counter balik perangai hampa yang balok liat tu. Sama saja. Ni semua Tuhan nak bagi kita peringat. Okey, jadi ingatlah tahun ni yang kita duk ingat macam tahun yang gah sangat 2020 ni, kononnya macam tu. Lah jadi lagu ni tunggal langgang. Pasal apa? Pasal kealpaan kita di dalam kehidupan kita seharian. Faham nah? Pasal itulah cik pun, walaupun cik nak berkeluar beg ke tudung ke apa ni, cik siap habak lagi dekat PAPS. Sebelum jadi COVID ni pun kami dah berbincang dah, duk kata ni kita kena buat juga. Kalau kita tak buat benda ni, hampa PAPS ni, kita adalah antara orang yang akan melumpuhkan ekonomi orang-orang B40 dengan M40 ni. Sebab ekonomi akan lumpuh. Tapi cik habak kat PS, hampa jangan push sangat benda ni, sebab takut-takut nanti orang terliok, orang beli, padahal ada benda lain yang mereka kena beli lebih penting daripada itu. Jadi hampa jangan push sangat. Kalau orang tu ada duit, dia nak beli. Ada PAPS aku semua report-report dah tu, ada yang cancel sebab takut duit tak ada. Tak apa, backpay bukan rezeki mereka. Dan aku pada kali ini pun aku rasa macam lega. Pasal apa? Kau tidak selalu bila aku launch je bag tu, tak berapa saat habis dah. Sebab aku nak bagi orang-orang yang betul-betul mampu, dan orang kata tu, itu hak dia. Beg tu hak dia, tudung tu hak dia. Kalau orang yang nak ambil, nak beli, nak jual balik dengan harga segala reseller, aku tak bagi. Sebab itulah kewujudnya Riniaga hari tu. Sebab itulah kewujudnya juga sistem agent klinik ni. Ni tak pasal-pasal sale dulu yang banyak tu, mereka semua ujung bulan ni akan dapat semua commission mereka. Duk kerja di rumah saja. Jadi bila kita niat kita nak tolong orang, insya-Allah Allah akan tolong kita. Bukan aku nak kata aku ada duit banyak ke. Apa ni? Mampu dah. Makan lagi kondok sebesar-besar anjing tu. Melekatlah. Minum air. Tapi cukuplah setakat mana yang kita ada banyak ni, kehidupan kita banyak ni, dengan duit simpanan kita sikit cukup. Sebelum COVID, masa COVID ni, pusat zakat transfer daripada zakat sebanyak 70,000 ke dalam akaun aku, pulangan 40% daripada zakat yang aku dah bayar kat mereka, untuk aku edarkan sendiri kepada mereka-mereka yang memerlukan. Tetapi bila aku dah dapat zakat tu, aku dah kata kat staff aku, okay, duit yang 70,000 tu masuk balik dalam akaun untuk bayar dekat, untuk bagi sambung bayar dekat pusat asuhan kanak-kanak cacat, tahfiz, itu, ini, apa yang dekat Thailand lah, apa semua. Bayar terus masak. Jadi aku tak payah nak ambil duit tu. Nak buat tu pun tak dan cek. Lah ni bila kita nak zakat, walaupun ianya adalah antara salah satu rukun Islam, kita nak buat zakat tu pun tak boleh lah ni. Raya dah nak dekat, macam mana kita nak pas duit tu? Tak ada orang yang nak boleh pi tolong pas tu. Tu dia. Tak takut ke? Tu yang aku kata duit hampa tolong-tolong beli barang aku semua yang aku nak cat surau kat kerja aku kan. Dan cat pagar je cek. Kecubung apa semua, dinding dalam tu semua tak ada nak cat. Duit dah semua dah ada nak bayar. Nak buat kebaikan pun Allah sekat. Macam mana tu? Aku ni rasa macam, ya Allah, hai minta-minta
Minta-minta niat kita tu dah diberikan pahala, supaya walaupun kerja itu terbengkalai, tetapi pahala tu sudah diangkat ke atas langit untuk dikira di dalam buku amal kita semua ni. Sampai macam tu. Jadi tak takut lagi kah? Takut. Kita nak buat baik pun Allah tak bagi. Macam mana tu? Bukan kata nak buat jahat saja dia sekat, nak buat baik pun dia sekat. Tetapi kita kena ambil ini sebagai satu iktibar lah, sebagai satu benda yang bahawasanya walaupun kita ni ada segala-galanya cukup lengkap dengan apa semua sihat, nak buat baik, nak pergi haji, nak buat apa itu ini, tetapi yang sebenarnya yang paling sekali berkuasa ini sesungguhnya aku adalah Allah. Surah Taha, la ilaha illallah. Apa saja kita buat, kita bangkit pagi, kita nak pergi berniaga, kita nak pergi kerja, kita nak masak, kita nak mandi, kita nak itu, nak ini, nak berlibur, nak pergi ibadat, nak pergi mana pun, semua tu adalah di atas kehendak dan keredaan dia. Dia kata tak boleh, tak boleh. Dia kata boleh, boleh. Dia kata hari ni hang hidup, hang hidup. Besok dia kata hang esok mati, hang mati. Semua ni adalah dia. Jadi kalau bisnes kita tak laku pun kerana dia, bisnes kita laku pun kerana dia, benda ni jadi pun kerana dia, adik-beradik kita mana yang dah jadi mangsa COVID pun kerana dia juga, semua kerana dia. Tetapi kita kena ambil lah, walaupun itu pun kerana dia, tetapi ada konsep qada dan qadarnya. Itu kita kena ada ilmu untuk kita faham konsep qada dan qadar tu. Aku nak bagi tahu kat hampa memang susah lah. Hampa kena tahu sendiri. Faham ke tak? Nah? Baik. Yang kita ni duduk di rumah ni tak buat apa-apa, aku pun juga rasa macam takut juga. Aku ni boleh bayar gaji. Kalau aku dibuatnya 6 bulan tak keluar, tak apa semua. Sebab tu aku dah suruh account aku buat projection cash flow kita macam mana. Sempat tak kita untuk 3 bulan ni untuk bayar gaji saja, duit tak masuk. Bolehkah kita ni survive, kita sustain? Tengok kalau cash flow tu Allah punya kuasa tu, kalau macam mana pun kita minta pun kita tak boleh ke, kita tak mampu pun. Kalau dia kata kun fayakun, mampu Jadi sebelum kita takut kepada benda-benda ini dan kita rasa macam kita memfitnah Allah, seolah-olah macam kita tak percaya dia buat benda ni akan menjatuhkan kita, dia buat benda ni akan menyusahkan kita. Kita memfitnah maka kita memfitnah Allah. Bila kita fitnah Allah, mana kata Allah tu tidak ada apa-apa erti bagi kita. Allah tu macam manusia. Fitnah, kita boleh bercakap belakang dia, kita boleh mengumpat dia. Tak boleh macam tu, cik. Oi, apa hampa ni? Tu Allah tu, oi. Hampa ingat Allah tu ada akaun WhatsApp ke, IG, Twitter apa semua? Tak boleh kata lagu tu. Mati masa hampa kata lagu tu, mampui hampa. Baik hampa istighfar banyak-banyak, sembahyang taubat banyak-banyak. InsyaAllah bila hampa dah kembali, dah tahu akar umbi kita, kenapa kita dilahirkan, kenapa kita diciptakan, kenapa diciptanya syurga neraka, adalah untuk menguji kita supaya kita ni menjadi satu hamba yang senantiasa bersyukur walaupun di dalam keadaan sekali apapun, sesat dalam hutan ke, nak lemah dalam laut ke, sesat dalam gunung ganang ke, tak ada duit tinggal 2 kupang dalam beg duit ke, ada duit setimbun dalam peti besi ke, itu semua kita semua kena berbalik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Faham tak? Okey, baik. Jadi mari kita bersembang Sat. Okey, depa semua ni gunakan nama artis veteran. Padahal selama ni tak pernah ambil tahu pun. Kita tak usah duk mengumpat pasal itulah. Okey, hampa jangan duk cucuk aku. Okey, depa nak guna nama siapa ke, nama depa ke, apa ke, itu hampa sendiri mau ingatlah. Okey, tak baik buat begitu. Jadi murka, bila Allah murka kepada pembaziran, maka itulah yang akan kita dapatlah. Faham tak? Lifestyle aku yang hampa duk tengok rumah gerubung dengan pinggan mangkuk gerubung-gerubang, apa lantai semua cantik, pancok cantik, apa semua, ada kerusi tu semua. Aku nak buat benda tu pun aku dah ke tepi dah siap-siap. Kalau aku buat rumah ni berapa juta, aku kena ada berapa juta pula untuk aku sustain kod jadi apa-apa emergency. Masa aku buat rumah ni pun 2 tahun, aku buat rumah ni dah masuk 2 tahun, 2 tahun, lepas tu 5 tahun dulu sebelum aku pasang ceracak rumah ni pun aku kata, ya Allah ya Tuhanku, aku tahu berapa ada duit aku dalam akaun,
Tapi oleh kerana oleh kerana Allah dah tunjuk, hang pula, astagfirullahalazim. Oleh kerana Allah dah tunjuk nasib aku, rezeki aku bersebelahan di sebelah surau ataupun masjid yang aku nak. Last kali aku duduk di rumah di sebelum aku mati. Lepas tu ada jiran-jiran yang cantik, macam Oya lah apa semua perwatakan dia. Ini yang aku nak. Aku nak habiskan sisa umurku di rumah ini. Maka aku dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, sekiranya aku tidak mencukupi rezeki yang aku ada di dalam simpananku ini untuk membina rumah keluargaku, untuk menuju kepada alam syurga dan berbuat kebaikan di dalam rumah ini, maka engkau bantulah aku ya Allah dengan limpahan rezeki untuk membantu juga orang-orang yang terlibat di dalam pembinaan rumah ini, supaya mereka juga mendapat rezeki mereka di dalam cara aku membina rumah ini. Itu kita kena niat. Bukan kita pasang cucuk tanah tu, nanti area ni lah aku nak buat, nak tunjuk dalam Instagram. Area ni lah aku nak itu, area ni lah aku nak minum whisky ke, champagne ke, aku nak cling, cing cing. Ching ching, ching ching, ching ching, how are you? Hi. Bukan macam tu. Tapi bila kita dah dapat niat yang betul itu, insya-Allah Allah tolong. Cek, Allah tolong. Masa tu aku tahu duit berapa dalam akaun aku. Memang aku tahu tak cukup ni, kalau aku nak buat rumah sebesar ni memang tak cukup, dengan nak kena bayar gaji, dengan nak sustain business, tak cukup. Tetapi dengan secara orang kata tu peliknya, memang aku sendiri pun pelik, cukup bayar duit tu, habis terbinanya istana aku ini, rumah aku ini, alhamdulillah, dengan bantuan kepada aku daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Faham ke tak? Okey, baik. Jadi macam itulah juga. Jadi kita tunjuk, jadi macam-macam benda yang jadi daripada orang-orang susah COVID ni, kesan dia, okey, daripada orang susah, daripada para tabligh, okey, yang kena kumpulan sasaran ini, dan juga sampailah kepada kedua-dua tuanku kita, Kebahaduli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong, sampai kelompok itu pun Allah nak tunjuk sekiranya taraf dan status itu pun tidak terlepas daripada percaturan COVID ini. Apalagi kita nak percaya apa, aku tak tahulah. Sebab saya pernah 2 hari sudah duk bercakap, duk menangis dengan tuanku Raja Permaisuri Agong. Kata tuanku, macam mana ni tuanku duduk elok-elok. Dan itulah saya duduk kat bilik saya, tuanku Agong duduk kat bilik tuanku Agong. Kami tak boleh, selama ni lah kami daripada kecil celek-celek duduk beranak di istana, daripada kecil sampai ke besar, sampai ke tua 2-3 hari sudah ni pun ada dayang-dayang duk keliling, bodyguard sana sini, polis nino pi mana pun tak pernah angkat beg, tak pernah angkat cawan, tak pernah angkat apa pun. Semua orang tolong bagi siap apa semua. Tetapi bila Allah kata akulah Allah, aku inilah Allah, jadi yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong pun semua kena buat kerja sendiri. Habis tak ada segala dayang-dayang, kundang-kundang, bodyguard, polis semua pi ke mana habis dah. Itu menunjukkan bahawanya kita ni semacam mana tinggi pun taraf kita yang kita dapat di atas dunia ini, tetapi di sudut Allah, di mata Allah, kita ini semua saja. Hang B40 kah, hang M40 kah, hang T40 kah, hang ada kereta kah, hang ada basikal buruk kah, hang ada motor kapcai kah, hang ada apa kah Myvi kah, semua samanya saja. Esok ni dah mati, macam tulah sama juga orang kapan kita, macam tulah juga papan plywood tu juga yang timai, macam tulah juga batu nisan yang akan ada, orang akan kambuh, tanah tulah juga buat daripada tanah, hampir balik duduk dalam tanah juga. Okey, kalau hampa kaya sangat, ambil beg Kelly apa semua Chanel tu, botang hujung kaki, botang hujung kepala salah satu, pacak bunga keboja satu kat situ. Biar beg Kelly tu berzikir kat hampa masa hampa dalam kubur tu. Puas hati aku. Faham ke tak? Jadi kita ni semua serupa saja. Tak payahlah kita nak kata hang ni macam ni, hang tu macam tu, hang sesuai, hang tak adil, kami punya macam mana. Tak payah, okey? Macam aku kata tu tadi, elok-eloklah pakat-pakat kita ni semua londeh pi lah semua, segala gelang lah, segala segala MS lah, segala cincin lah, apa semua tinggal pi lah buh kat situ. Cek lah kuk benda tu berzakat ke tidak, cek lah benda tu patutnya kita ada ke tidak, cek lah patutnya kita dah bayar ke haunya apa semua, cek lah masing-masing. Ramadan ni kita semua kena jadi orang yang sama. Hang
aku jiran pun kena sama semua, tak ada apa-apa status. Okey? Baik, faham tak? Ramadan, Syawal kita sambut dengan sempurna. Kita buat, kita taubat, kita jadi orang baru, kita jadi orang Muslim baru. Barulah Allah suka. Kita lepas test ni, Allah akan angkat penyakit tu daripada muka bumi ni, insya-Allah. Ya, Allah akan pelihara agama kita, akan pelihara hamba-hamba dia. Yang itulah kita mau. Lagi cepat dia dia hilang, lagi cepatlah kita ni kembali sempurna seperti kehidupan kita, tetapi kembali dalam bentuk yang baru. Okey, kembali dalam bentuk yang baru. Elok sangatlah Ramadan kita tak keluar, kita duduk berkiam mulai dalam rumah bersama ahli-ahli keluarga kita buka puasa sama-sama. Lepas tu raya pun kita tak payah nak balik kampung. Raya macam dalam macam mana kita puasa family, raya saja macam tu. Cukup. Kita tak mau ada pembaziran di situ. Lepas tu raya kedua semua pakat-pakat puasa 6. Kalau sebelum-sebelum ni hampa semua tak pernah semua hidup puasa 6, puasa 6 kali ini senang. Orang pun tak payah panggil hampa. Oh, sekejap lagi sat-sat pun raya kedua tu mulalah buat open house sana, open house sini. Sekejap lagi dah balik pada kampung PKL, kita nak puasa pernah, depa panggil pula, ramailah makan sini, pilah mami lah, mailah makan sini. Lama-lama habis Peshawar tak ada puasa 6. Raya kedua semua pakat puasa 6. Pakat puasa macam bulan Ramadan tu. Try. Allah nak suruh kita latih jadi orang yang baik. Faham ke tak? Okey? Baik, lepas tu apa Abang Duk kata? Baik Abang Haji, kami ni balik sebab tahun lepas tak balik. Pi balik, pi mengikut balik. Pi balik. Awak tak balik tu mampu kah? Kalau kata benda ni duk ada tak clear lagi, mana tahu ada kat kampung, apa balik pula kat kampung tu, dah sana pula. Baiklah, tak pun kalau hampa balik kat kampung tu ada, hampa kena apa balik KL, dah kami pula tak boleh pergi kerja. Pi lah. Duduk di rumah tu belajar macam mana nak buat rendang. Duduk di rumah tu belajar macam mana nak balut ketupat. Duduk di rumah tu macam mana nak masak nasi impek, buat kuah kacang. Duduk di rumah tu. Sampai bila hampa nak balik, nak tunggu mak hampa masak? Sampai bila rentua tu nak hidup, nak masak untuk hampa nak kaum keluarga? Duk, bini-bini tak hati masak tu belajar macam mana nak buat ni, nak buat ketupat apa semua, nak buat rendang ke, nak buat kuah ke, nak buat laksa ke, belajar. Ni nak suruh orang tua tu lah juga duk tunggu tengah-tengah malam. Hampa bukan nak pergi tolong. Duit tak bagi, apa tak bagi, orang tua tu dah pusing tu. Dah buat, makan, semua camca garpu tak basuh, pinggan tak basuh, lambak semua nasi gitu, orang tua tu lah juga nak basuh. Yang tu ke raya. Patutnya terbalik. Yang muda ni, Tok Saraya bagi yang tua tu duduk berehat. Yang ni tak, yang tua tu lah mangkit pi buat segala macam. Lepas tu kuno-kuno macam, oh mom, you're the best cook in the whole world. Kepala bur hampa. Faham tak? Betul itu Abang Haji. Hang ni Azmi Razak asyik betul itu. Cik beli sebelum COVID. Oi, berlambak mesej rupanya. Betul tu, sebelah saya tak pernah masak. Datuk Ustaz Rizaman duri. Datuk Ustaz Rizaman Ibrahim duri. Bagus akal banyak. Cakap alhamdulillah, Allah bagi ilham tu sebenarnya. Kak hang tak balik Kak hang tak balik raya. Satgi aku habak Datuk boleh tak? Balok mereka ni semua. Sokong pada zaman. Nice one kepala peluru. Minta maki. Dah lah sungguh kan? Jadi kita kena betul-betul fokus lah ni. Apa dia Ramadan, apa dia Syawal, apa dia puasa 6 lepas tu. Apa makna raya tu sebenarnya? Asbab duduk jauh dengan family dan saya pandai masak. Tadi dia berkata Datuk, oi 8,000 lebih tu kalau buat kat masjid penuh tu jemaah. Alhamdulillah, cik ni bukannya siapa-siapa tapi cik boleh panggil orang tengok gitu. Aku pun tak tahu yang tu kuasa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi satu rahmat dekat aku, di mana aku ni bukan main pada sekolah agama pun. Oi, sekolah orang putih, mengaji pun terangkat-angkat juga.
tetapi aku boleh faham apa yang Allah bagi ilham dia kat aku untuk aku sampaikan dalam satu konteks yang santai tetapi satu konteks yang pedas. Pasal apa, kalau hampa nak tunggu ustaz-ustaz duk maki hampa, memang tak boleh lah. Satgi hampa maki boleh ustaz tu, apalah ustaz ni, duk kata kami lagu tu lagi. Tapi kalau aku kata, hampa boleh diam pula. Jadi itulah satu kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kat aku. Hampa dengar pun faham, aku marah pun hampa tak kisah. Jadi minta maaflah juga kepada mana-mana kelompok yang mungkin terasa dengan apa benda yang aku kata tadi. Bukan aku saja-saja nak kata, tapi lepas aku dah pencen ni, bila aku dah tak buat dah lagi dah baju-baju kaum-kaum elite ni, you alls, jadi aku boleh lah cengeng sikit dengan hampa, kan? Hampa nak kata aku tak boleh sebab hampa tak boleh buat baju dengan aku ke apakah, tak boleh. Okey, kalau hampa nak main buat baju dengan aku boleh. Hampa kena pakai tudung sampai labuh ni, jubah. Hampa tak boleh main tayang kat aku apa-apa bag, okey? Itu baru aku boleh buat baju kat Faizul nanti buat. Selain pada tu, hampa nak ambil kecil hati dengan aku ke? Kecil hatilah. Tapi bagi pihak aku minta maaf banyak. Sebabkan aku sayang kat hampa ni lah. Hampa yang dah tolong aku berniaga 30 tahun ni, duk buat baju mahal-mahal kat aku ni. Sebab aku sayang kat hampa lah. Aku tengok atas bawah lah ni. Pasal apa hang kelaku lagu tu. Okey, jomlah kita semua pakat-pakat patah balik buat benda. Kalau aku boleh patah balik daripada zaman jahiliah, aku boleh jadi lagu ni, mana kata hampa pun boleh. Hampa pun boleh patah balik. Jadi bila hampa patah balik, minta-minta besok kita macam mana kita bertemu, kita bergelak, bertepuk tampak di atas dunia ni. Macam itulah kita mau juga bertepuk tampak di syurga. Masing-masing akan pakai sutra dibuat daripada yang terbaik, sutra yang nipis dan tebal, semuanya berwarna hijau. Kita semua pakai umuk sama. Kita semua pakai duduk-duduk istana kita yang dibuat pada perak dan juga emas, batu-batu permata, sungai, madu, susu, pohon-pohon yang cantik, haiwan-haiwan yang cantik yang kita tak pernah nampak di atas dunia ni. Setakat beg-beg Kelly Chanel tu tak usahlah duk habak di sana, segala macam beg pun ada. Habak saja. Tak payah nak dengki. Ada beg tu, aku ada beg ni. Dia tu ada beg tu. Tak boleh jadi. Kita kena telefon assistant tu, butik tu. Do you have another one? I want to buy that bag. Tak boleh. Masa di syurga tu tak ada iri hati, cemburu, tak ada. Ada beg tu, rumah hang lagi besar, rumah aku lagi kecil, tak ada dah. Semua akan sama rata, senyum je. Apa semua kita akan kata bila nampak saja, assalam. Kita akan bagi salam antara satu sama lain. Itu yang kita nak, cik. Oi, bukannya bisnes kita meletup-letup. Memang boleh bisnes meletup-letup dan kita akan menolong orang-orang berkejang. Kita memang, itu memang tanggungjawab kita atas dunia. Tetapi kita kena berbalik bahawa semuanya itu hidup atas dunia pun kerana Allah Ta'ala. Besok pun kita nak masuk kerana syurga juga di atas rahmat Allah ke atas kita. Okey, aku ni pun tak tentu Allah nak letak tang mana, neraka ke syurga ke tengah-tengah ke apakah pun, wallahu alam. Tapi apa yang patut kita buat ialah kita jangan fitnah Allah, dan kita kena yakin bahawa Allah sayangkan kita, bahawa Allah mengampunkan dosa-dosa kita sekiranya kita tidak berbuat apa-apa kepadanya. Okey, jadi yang tu yang kita nak. Okey, ramai-ramailah hampa yang duk ada kat live aku ni. Besok pun ramai-ramailah kita juga akan berjumpa di syurga, insya-Allah. Aku doakan hampa semua panjang umur, Allah pelihara daripada penyakit ini. Masa inilah juga kita nak kena bertukar perangai, jadilah baik supaya kita besok bukan sajalah 8,000, 7,000 semua yang akan jumpa. Aku nak minta tengok semua ni akan berjumpa kembali di syurga, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Faham nah? Masih belum terlambat untuk kita berbuat. Ni kita duk bernafas lagi tau. Lepas tu kita tidur, tak tahu kita mangkit ke tak besok pagi. Kena COVID ke tak kena COVID ke tak tahu. Kalau malaikat maut dah tunggu dah hujung kaki malah pada mula ni pun kita tak tahu besok ni kita mangkit tak mangkit. Jadi sebelum kita lena, sebelum kita apa, minta taubat siap-siap. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita minta besok Allah bangunkan lagi untuk kita berbuat pahala. Okey, faham ke tak? Berarti macam tu. Besok bila kita mangkit pula celak sebentar, aku mangkit lagi, ya Allah syukur dapatlah kita buat pahala. Apa benda yang kita nak buat hari ni yang kita nak kutip pahala, macam-macam kita buat. Itu kita masak, tunjuk resepi, kita itu, kita ini, kita tunjuk cara-cara nak hidup macam mana. Itu kita selit-selit, kita ketawa-ketawa sikit, macam tu lah seronok. Okey, faham nak? Baik. Allah. Siapa kata tu? Beef Hunter.
Mudah-mudahan sihat hendaknya, amin. Ya, mudah-mudahan kita minta Allah akan angkatlah penyakit ni dengan sebegitu cepat. Dan kalau adanya di extend pun adalah hikmahnya, mungkin kita ni semua tak dicuci dengan sebersih-bersihnya lagi. InsyaAllah habis COVID ni, harap-harap semua yang tak pakai tudung pakai-pakailah pakai tudung. Tudung pula janganlah hat pendek-pendek sentot lagu tu, tudung lagu ni. Jantan-jantan pun mana-mana yang tak solat tu solatlah. Perempuan-perempuan yang mana balok liat tu, yang duduk sewa rumah, tak sapu sampah, tak buang sampah, tak basuh pinggan dalam sinki, semua tu malaikat cantik, cik. Oi, malaikat cantik. Kalau hampa ada rumah sewa, satu rumah ada 3 bilik, satu bilik ada setiap orang penyewa, dapur ada satu, yang 2 lagi balok, yang seorang tu saja yang duduk kemar rumah, yang tu pun berdosa juga, yang tu pun dia cantik, yang tu juga antaranya kenapa Allah nak suruh kita semua berkurung dalam rumah, supaya kita jaga cuci rumah tangga kita, bersihkan diri kita, mandilah, apalah semua, sabun elok, sapu, mop lantai, apa segala macam semua. Itu pun dikira sampai sekecil-kecil itu pun adalah kesan COVID yang Allah turunkan. Okey? Ramai gila public figure buat live macam ni. Dulu hampa tak ingat nak buat IG, nak buat live macam aku ni. Dulu hampa tak teringin nak bercakap dengan depa-depa ni semua. Lah ni barat pakat lah nak buat live sebab dia boring. Dulu hampa tak ingat. Aku ni ikutlah buta purut IT, tak reti nak picit-picit sangat ni. Okey, siapa-siapa yang solat tak cukup tu, solatlah bagi cukup. Bukan kata hari ni kita nak solat 5 waktu terus. Memang kena buat, tapi kalau hampa mula dengan 1, 2, 3 waktu, lepas tu cukup pun tak apa, alhamdulillah. Tapi hampa kena minta umur panjang je lah, supaya tak pula hari yang hampa buat 1 waktu tu hampa pergi mampui. Okey? Apa pun kena taubat dulu sebelum kita nak buat benda-benda baik. Ya? Tidak nanti bila kita tak taubat, dosa tu tak terampun, tapi kita nak buat kebaikan, dia akan tahan kat situ. Dia akan tak naik sebab dosa tu banyak. Dosa tu duk ada di langit-langit tu. Okey, jadi kita buat baik tu, kebaikan tu akan ditampan di situ. Apa kita kena buat? Kita kena semayang taubat dulu. Bila bayang ni pecah, okey, maka apa kebaikan kita buat tu baru boleh angkat ke atas. Solat kena cukup. Ingat apa aku cakap tadi, rukun Islam. Kita mengucap dah asyhadu alla ilaha illallah. Tapi setakat mengucap tu sajalah. Dalam semayang pun ada mengucap, tak buat semayang pula. Lepas tu puasa, tak puasa pula. Ada yang puasa tapi tak semayang. Ada yang semayang tapi tak puasa. Macam-macam lah perangai hampa, pening kepala aku. Lepas tu dah semayang, dah puasa, dah mengucap, tak berkeluar zakat pula, terlupa. Macam-macam, tak berkeluar zakat. Lepas tu tiba-tiba pergi haji. Ada ke patut? Tak boleh lompat lah, cik. Oi, kalau hampa tak semayang, macam mana puasa punya pahala nak kena kira? Tak jadi. Kalau hampa tak asyhadu alla ilaha illallah, macam mana hampa nak semayang? Kalau hampa tak percaya, hampa tu sujud kat siapa? Kalau hampa tak sujud, macam mana hampa nak puasa? Kalau hampa tak puasa, macam mana hampa tak bayar zakat? Kalau hampa tak bayar zakat, macam mana hampa boleh pergi haji? Tak boleh, sebab di dalam hampa punya pendapatan dan juga kewangan untuk kos hampa pergi haji itu, ada di dalamnya zakat. Orang yang hampa patut berkelak bagi kat dia dulu, bukan hampa pergi haji. Bila benda ni dah bercelau atas bawah, tunggang terbalik, pergi sana, herok sana, tungging sana, memang tak dapat apa pahala lah. Buat saja macam tu, bengong saja. Sebab tu lah orang suruh mengaji. Faham tak? Jadi bila kita buat semua ikut turutan, barulah betul. Dalam semayang pun ada rukun. Tak bolehlah tiba-tiba Allahu Akbar, sujud terus, lepas tu mangkit, lepas tu baru bagi tahiyat, tiba-tiba ni pula duduk antara dua sujud. Tak boleh. Semua tu ada pergerakan Nabi dah ajar. Ada benda lah pasal apa kita kena buat lagu tu. Dapat telur ayam saja. Betul. Okey? Baik. Jadi faham lah semua? Minum air, Datuk. Minum. Bismillah. Ayat nyok ni. Jadi Datuk dan Alif Sata je buat live yang berguna malam ni. Muhasabah diri. Alif Sata tu cerdik lah dia. Pandai ngaji Quran apa semua. Berkenal lah juga aku kalau artis macam tu kan. Baiklah, maksudnya tak mudah hanyut kan. Artis ni hantau sajalah kan. Bila dah duduk dalam, masuklah aku ni pun, bila dah duduk dalam industri ni, kadang-kadang macam tu lah kita
kita tengok keliling tu macam takutnya kalau aku ni tak kuat iman kan, dia akan terbawa-bawa lah. Tapi baguslah ahli wisata tu. Lepas tu dia mai jadi tetamu pumpang pun aku boleh rasa lah aura dia tu, oh, budak ni cerdik lah lagu tu. Lama tak kena beletak Datuk. Okey. Jadi apa pun besok kita insya-Allah akan buat roti nyok lah. Roti nyok dengan gulai. Gulaikan temenu. Makan roti nyok. Tapi nyok tak ada. Faizul pergi cari tadi. Aku nak nyok biji tu. Tak ada. Dia pun semua tutup. Nak cari. Aku ingat nak kokok sendiri. Lepas tu dapat nyok hak Thailand tu lah. Hak nyok. Orang nak minum ayak nyok dengan isi nyok tu. Tapi tak tahu lah jadi ke tak. Try lah tengok besok. Buatlah apa saja yang boleh buat. Okay. Jadi nak bersembang dengan aku lagi ke? Ke mana? Datuk reloyang bila ada stok. Amboi hang ni lah. Aku baru je bagi. Ira Fazira pun sedap dan pandai mengaji. Rumah Oya tak ada. Oya tak ada nyok. Oya ada nyok tak? Nyok biji. Nyok tu kelapa lah. Nyok betul lah hang ni. Nyok pun tak tahu. Ingat nak buat gulai temenung lah besok. Gulai temenung. Lepas tu nak cicah dengan roti nyok. Lagu tu. Request Alif Datuk. Okay, one day I think, okay, satu hari nanti aku, tapi aku tak ada nombor telefon dia. Ada ke? Nanti aku tanya orang. Tak apa, aku DM je lah. Dia baca ke DM? Dia berapa juta lagi dia tak baca DM. Komen aku. Gajinya tak duk. Apa yang tak duk? Sedap mata. Sedapnya peknya. Oya kata tak ada. Tak ada. Hampir cari. Hang kan ada kuncu-kuncu duk pergi market duk cari nyok biji tu. Pergilah cari sat. Aku nak kukok ni esok ni. Kami esok buat gulai kenduri. Sedap betul. Datuk ajarlah kami buat nasi daging. Kami buat. Aku ni nasi-nasi ni tak berapa nak jadi sangat tangan ni. Satunya adalah aku tak suka makan nasi lain daripada nasi putih sebenarnya. Nasi minyak tu boleh, tapi tak selalu lah. Tapi aku ni lebih suka nasi putih kosong bodoh. Macam tu je sebenarnya. Nasi sweet tomato tu. Lofa ada nombor telefon ahli wisata. Okey. Okay, tak apa, nanti aku tanya kat dia. Sebab Lofa ada telefon aku hari tu. Dia berkata KKM nak minta tolong beberapa artis untuk membuat satu sebaran tentang awareness penyakit ni lah. Sebab kita ni akan masuk ke gelombang yang lebih teruk nak cek. Jangan patut seronok sangat. Okay. Gelombang di mana kita akan jadi macam Italy dan juga China. Jadi akan bertambah banyak kematian dan juga kes-kes yang akan berlaku. Okay. Yang tu sudah pasti dan aku pasti juga yang RMO ni juga akan dipanjangkan kemungkinan sampai ke satu tahap yang di mana kita akan total lockdown ke apa ke wallahu alam, dan kita tak akan boleh menyambut Ramadan dalam keadaan biasa, dan kita juga tidak akan boleh menyambut hari raya dalam keadaan biasa. Itu cek dah rasa dalam hati lah. Jadi hampa kena betul-betul jaga ya. Makan minum apapun yang orang duk sakit COVID tu, orang pilah dia duk sakit COVID. Kita yang duk dalam rumah ni jangan duk bagi sakit demam ke apa ke. Tapi aku duk teringat jugalah macam manalah orang yang kena pergi dialisis ya, orang yang nak kena pergi cek jantung, kanser, apa semua. Susah lah dalam keadaan macam ni. Orang yang beranak, orang yang nak bela anak kecil dengan pampers, dengan apa, dengan itu. Payahlah ya Allah. Aku ni syukurlah anak pun dah besar, dah apa, makanan cukup, orang bagi, rumah besar, itu ini gedebuk-gedebak. Tu pun gagah lagi nak kurui. Jadi kita kena syukurlah. Makit-makit pagi tu syukurlah. Banyak orang lain lagi dah lah susah. Sakit kanser pula, dah lah susah. Dialisis pula, dah lah susah. Beranak kecil pula, anak kecil nak bancuh susu, nak beli susu, nak beli tu, nak ni pampers. Aduh lah, dengan duk wah dengan nak
Itu dengan nak menyusu. Kita ni yang tak duduk tengok DM saja ni, syukur Alhamdulillah. Banyak sangatlah orang yang kena dia punya cabaran tu sungguh tinggi. Jadi hampa kena syukur banyak-banyak. Sujud tu bagi lama sikit, last tu lama sikit ya. Sujud sembahyang fardu tu, solat fardu tu bagi lama sikit, last tu lama. Lepas tu ingat akan kita punya bahagian yang Allah bagi dekat dunia ni dengan bahagian orang lain yang Allah bagi dekat dunia ni. Macam mana beza dia. Lama sikit sujud, tenung benda tu, ingat kita tak sakit di mana-mana, kita tak rasa susah di mana-mana, kita cukup ada. Orang lain yang tak ada, yang Allah uji kiri kanan depan belakang. Allah tak uji kita sampai ke tahap tu. Dan bila Allah tak uji kita tahap tu, kita kena tanya, bila ya Allah nak uji kita ni? Bila ya Allah nak uji kita macam Allah uji orang lain. Rasulullah SAW pun diuji, dihamun, dimaki, ditempik, ditempelak. Rasul yang maksum tu pun Allah uji. Kita ni macam mana? Mesti Allah akan uji satu hari nanti. Ini adalah salah satu ujiannya. Tapi tak teruk macam orang lain yang kena uji. Bagi mereka-mereka yang kena uji, tahan, sabar, ingat Allah. Allah ada. Cakap dengan Allah. Bangkit, cakap dengan Allah. Sujud lama sikit, cakap dengan Allah. Kalau tak mau sujud dalam solat fardu, lepas tu sujud biasa-biasa pun sujud. Kalau hampa rasa doa tu Allah tak angkat dalam keadaan mengangkat doa, sujud. Itulah keadaan hamba, posisi hamba yang hina sekali posisinya. Kita sujud ke tanah. Doa dalam keadaan sujud. InsyaAllah Allah tak akan nyaya dan keadaan kita. Kalau Allah tengah uji kita, minta singkatkan ujian itu, minta Allah habiskan ujian itu, dan kembalilah kita dalam keadaan yang sempurna balik. Nah, dengar kata hati. Hati yang baik akan membawa kita ke main tisu, Ustaz. Ada tak? Hati yang baik akan membawa kita kepada jalan yang baik. Nah, kalau ada anak-anak yang selama ni korang ajak dengan mak, dengan bapak ke, telefon minta maaf banyak-banyak. Minta ampun dan minta halai segala rezeki yang mak bapak bagi kat dia. Yang kita kadang-kadang ada salah guna. Mak bapak bagi duit untuk pergi belajar, beli benda-benda yang patut, kita guna duit tu beli benda-benda yang tak patut. Itu pun Allah kira. Jadi telefon minta maaf, minta halai kat mak bapak. Nah, mak bapak pun minta maaf kat anak-anak pun tak apa. Kok dulu kita ada terkasar ke, kita terikut perasaan ke, maaf kat mereka ke apa ke. Okey, kita kena minta maaf banyak-banyak. Telefon dekat siapa-siapa yang kita pernah buat salah, gaduh ke apa ke. Okey. Saya sedang diuji, Datuk. Sekarang ni saya ibu tunggal, ada anak 3 orang, jobless. Dia saya pernah kerja, sebulan lepas berhenti kerja. Bukan suami buat hal, main cinta dengan office mate. Macam tu lah salah satu jenis DM yang aku duk terima, yang aku duk baca. Macam-macam. Ya Allah, ya Tuhan aku. Jadi hang nak belah anak hang tu macam mana? Allah, hai.
Aku nak pergi tolong pun tak tahu handuk tang mana, apa. Jadi kita pun apa-apa pun kita kena tolong orang yang paling dekat dulu. Kalau hang kata susah, hang ibu tunggal 3 anak, ya, laki pi bercinta dengan office mate, siapa adik-beradik hang? Adik-beradik hang tak kenal ke, tak tahu ke hang dalam masalah macam tu. Sebab tu kalau aku nak tolong pun, aku ni pun jauh. Sebab tu Allah kata kita kena tolong adik-beradik kita dulu. Tapi sebelum tu kita kena jaga jiran kita dulu. Lepas tu adik-beradik kita macam mana, ada yang dalam masalah ke, kita kena tanya. Supaya yang terdekat tu ditolongi dahulu sebelum yang jauh tu nak tolong kat hampa. Allah dah cipta sistem tu elok dah. Macam aku, yang paling sekali dekat ialah Oya tu. Lepas tu adik-beradik aku telefon tanya, ada siapa ke yang dah tak dapat gaji, habak mai kalau nak minta tolong. Lepas tu aku tanya pula adik-beradik aku yang lain. Lepas tu aku tanya pula pekerja-pekerja aku yang kerja sampai 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun dengan aku. Ada apa masalah? Yang tua-tua tu sakit ke, demam ke, ada duit ke? Lepas tu barulah kita tanya kepada karya kita yang lain-lain. Faham tak? Jadi kepada si Polan tadi tu, ada adik-beradik ke yang tak boleh? Takkan tak ada adik-beradik boleh minta tolong? Tak buat macam mana? Macam tu lah dia ada namanya orang perempuan. Datuk Awen, aku ni pun buta perut, tiap-tiap kali pakai baju putih, lepas tu tak boleh nak baca. Awareness juga, ada kucing dan anjing di luar sana, selalu mereka yang tu pun aku cakap dekat siapa baru ni, kesian dekat kucing-kucing, anjing-anjing duk makan kat market tu, mereka semua nak pergi makan tak mana lah ni, tak ada. Ingat sampai lagu tu lah, ya Allah. Hai, okay. Jadi macam itulah, hampa semua duk baik-baik. InsyaAllah besok kalau aku panjang umur lagi, Allah bagi mangkit, ya, kita akan jumpa lagi dalam cerita-cerita lah, konten-konten akulah, apa aku nak buat, apa semua tu nanti. Jadi duduklah baik-baik. Dah pukul 11 ni, pilah lena apa yang patut. Kita akan jumpa lah lagi insyaAllah besok hari. Minta ampun, minta maaf kalau ada terkasar bahasa. Dan kalau ada ilmu-ilmu yang datang itu, dia hanyalah ilmu-ilmu yang cetek. Itu adalah ilmu-ilmu aku yang tidak seberapa ini. Dan Allah jugalah ilmu-ilmu dan zat yang betul. Wallahu a'lam. Ya, wabillahi